Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله المصطفى المشهور ربنا وصل وسلم لنا والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dalam kelas. Jadi pada pagi ini masih lagi kita menyambung tentang sifat yang ke-13. Muka surat 10, barisan yang ke-4. ke-15 beratas bawah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala ke-13 kalam. Yang ke-13 kalamun, artinya berkata-kata, dan iaitu berkata-kata itu sifat yang qadimah, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjuk ia sifat atas sekalian yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil, lagi sunyi daripada huruf dan suara dan lainnya daripada sekalian sifat ya kalam yang hadis, yang baru, yang hadis yang baru. Baik. Jadi sifat yang ke-13 ialah kalam. Kalam adalah satu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kalam, dan wajib di atas kita beriktikad juga, berpegang di hati kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kalam, sifat berkata-kata. Jadi Allah bersifat dengan sifat berkata-kata. Apa sifat kata? Iaitu kalam tu ialah sifat yang qadimah. Kalam-kalam ni adalah satu sifat yang sedia kala. Apa maksud sedia kala? Tidak ada awal. Mana tidak ada awal bagi ada kalam yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti mana kita ada sifat kalam juga, tetapi kalam kita ada awal. Maksudnya ada awal, mana didahului oleh tak ada dulu. Masa kita lahir, kita boleh cakap ke tak? Tak boleh bercakap. Berarti sebelum kita pandai bercakap, mana kita tak pandai bercakap.
Walaupun kita faham tapi tak cakap lagi. Suara ada tapi bercakap tak boleh. Sebab Tuhan tak letak lagi sifat kata pada diri kita lagi. Berarti kita boleh bercakap itu adalah mula daripada masa mana? Kita tak tahu. Maka itulah. Adapun kalam Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata, Allah ada sifat kalam, tidak ada permulaan bagi adanya kalam Allah. Itulah di antara pegangan kita. Itu namanya sifat yang sedia kala. Yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang duduk di zat Allah. Sifat kalam tadi yang kita faham bahawa dia sedia kala. Adanya sifat kalam tadi sedia kala yang duduk di zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak duduk, tidak berada di zat yang lain daripada Allah. Kena faham tak? Maka orang lain tidak dapat bersifat kalam yang sedia kala. Hanya yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kalam macam kita bercakap ni, binatang bercakap, manusia bercakap, malaikat bercakap, jin bercakap, itu adalah kalam yang baru, bukan kalam yang qadim. Itu kena ingat. Jadi kalam yang sifat yang sedia kala tadi, yang duduk di zat Allah Subhanahu wa taala, yang menunjuk ia atas sekalian yang wajib, mana di atas sekalian sifat-sifat yang wajib, termasuk zat Allah Subhanahu wa taala sendiri dan sifat-sifat yang lain. Maknanya dengan sifat kalam ini dia menunjukkan bahawa Allah tu zat yang qadim dan sifatnya yang qadim, sifat yang sedia kala, dan yang jaiz, yang harus, mana Allah bagi tahu tentang makhluk-makhluk, berkaitan dengan makhluk. Allah bagi tahu, Allah alladhi khalaqas samawati wal ard. Allah jadikan langit bumi, 7 lapisan bumi, 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Tuhan bagi tahu tentang berkaitan dengan benda yang baru. Adapun berkaitan dengan sifat yang wajib, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala di atas tiap-tiap sesuatu adalah maha kuasa. Mana Allah menunjukkan dirinya berkuasa. Allah beritahu kepada kita melalui sifat kalamnya bahawa Allah bersifat dengan sifat apa tadi? Sifat kuasa. Ini makna menunjuk di atas sifat yang wajib dan sifat-sifat yang lain. Wa huwas sami'ul basir. Allah amat mendengar dan amat melihat. Allah sendiri beritahu kepada kita bahawa Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat pendengaran, sifat dengar, sifat melihat. Al-awwalu wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Allah yang awal, ya akhi, az-zahiru yang zahir, wal batin yang batin. Jadi Allah memberitahu tentang zatnya, itu mana berkaitan dengan sifat yang wajib. Adapun yang harus tadi, itulah saya sebut tadi, Allah alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menjadikan bumi, langit bumi dan seterusnya, dan lain-lain lagi lah. Kalau dibaca dalam Quran banyak. Dan yang mustahil, apa dia mustahil? Perkara yang tak tasawur, tak tergambar, tak boleh terima oleh akal kita bahawa benda tu ada. Benda tu ada, berarti kita nafikan, kita tak terima benda tu ada, berarti kita terima benda tu tak ada. Contohnya anak bagi Allah. Allah ada anak tak? Tak ada. Berarti kita nafi adanya anak bagi Allah. Jadi kita terima Allah tak ada anak. Jadi Allah beritahu kepada kita tentang zatnya bahawa Allah tidak ada anak.
Ini berkaitan dengan sifat yang mustahil. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada anak dan Allah tidak diperanakkan. Allah tidak ada ayah, Allah tidak ada mak. Bila kalau diperanakkan, maka ada mak, ada ayah. Tetapi tak semestinya ada ayah, ada mak pun jadi juga kan. Seperti mana Nabi Isa ada mak sahaja. Baik. Jadi maknanya kalam Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sifat yang mustahil ini adalah Allah beritahu kepada kita bahawa Allah tidak ada anak, Allah tidak ada isteri, Allah tidak diperanakkan. Itu semua tu benda yang perkara yang mustahil, yang tak boleh kita terima. Jadi kalam ini yang takluk menunjuk, beritahu. Lagi sunyi daripada huruf dan suara. Mana kalam Allah Subhanahu wa taala tidak berhuruf. Apa maksud tak berhuruf? Maknanya contoh kita kata nak makan. Ada tak huruf? Kalau kita tulis ada tak? Ada. Ada suara tak? Ada. Itu kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak macam perkataan kita. Lepas tu macam mana? Wallahu a'lam. Serah kepada Allah. Tidak boleh kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala kalam Allah dengan kalam makhluk. Kan kita dah belajar tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah bersifat dengan menyalahi dengan segala benda yang baru. Apa sahaja bentuk cakapan, pendengaran, penglihatan, kuasa, iradah, ilmu, hayyun, semuanya nama sama. Kita bercakap, Allah bercakap. Tapi adakah hakikat sama? Tak. Allah mendengar, adakah hakikat sama? Tak. Betul kita kena tahu. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Siapa-siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kenalkan hakikat diri kita, apa kita ni macam mana hakikat sebenarnya pada kejadian kita, pasti kita akan mengenal penciptanya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita dapat mengenal secara sebenar-benar mengenalnya. Sedangkan kita sendiri pun tak lepas nak kenal diri, tak lepas lagi. Kita tak kenal diri kita sendiri. Berarti kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi garuk kepala kalau orang tanya soalan, tak boleh nak jawab. Betul, Allah Subhanahu wa taala suruh kita selalu memikirkan tentang diri kita. Jangan kita memikirkan tentang perkara-perkara yang luar daripada kita. Sedangkan dulu kita yang dekat tak memikir. Afat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu kenapalah, mengapakah kamu tidak memikir? Tak fikir diri kita. Kita hidup, kita bernyawa. Kita hidup dengan apa? Nyawa, roh yang ada. Melalui pergerakan jantung. Kalau stop jantung 1 minit, jadi apa? Siapa yang main penutup botol tu? Nak mengaji ke nak apa? Maka kita kena yakin bahawa sifat Allah tidak sama sekali dengan sifat makhluk. Seperti mana kita dah tengah bahas tentang sifat kalam, sifat kata-kata. Maka perkataan kata kita adalah ada huruf dan ada suara. Huruf ni dia hasil daripada suara yang kena kepada makhraj, tempat keluar huruf. Mana dia keluar huruf? Baik. Maknanya sifat kalam Allah adalah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Seperti mana? Contohnya dan lain-lainnya. Apa maksud lain-lainnya? Seperti baris, dahulu, kemudian,
awal. Tak ada. Macam kita kata, saya nak pergi kedai beli barang contohnya. Siapa dulu? Mana dulu? Kalimah mana dulu? Saya dulu. Pergi kemudian nak tiga. Maknanya dia ada dahulu. Ada dahulu, ada kemudian. Ada awal, ada penghujung. Mula bercakap, lepas tu diam. Itu kita. Adapun Allah, jangan kita anggap seperti mana kita. Boleh faham? Faham lagi? Itu kita. Allah tidak macam tu. Nanti apa akan bahas bab kalam ni dia panjang sikit. Ada panjang juga. Cuba kita faham dulu tentang sifat dulu. Nanti pening kepala tadi. Itu kena ingat. Jadi Allah tidak, sifat Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf. Itu apa? Kalam nafsi. Itu gelaran. Kalam yang dibangsakan kepada diri. Daripada sekalian sifat kalam yang hadis, yang baru. Maknanya sunyi, mana tidak ada. Kalam Allah tidak sama sekali serupa dengan kalam makhluk. Itu kena ingat tu. Jangan kita dengar, oh Allah ni ada sifat kalam macam kita kot, kan? Ada permulaan, wahai hambaku, bunyinya tu dah. Kan? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita dengar macam tu kot. Itu secara itu kalam lafzi. Ada kalam nafsi tidak berhuruf, tidak bersuara. Macam mana? Wallahu a'lam. Jangan melebihi fikiran, nanti tersasar. Nanti tergelincir jalan, tergelincir. Jangan melebihi. Baik. Dan ta'alluq, abilah. Itu dari segi ta'rif kalam. Jadi kalau ada permulaan, ada kemudian, itu bukan kalam Allah. Kalau ada huruf, kalau ada suara, itu bukan kalam Allah. Kalau apa lagi? Ada perkataan ke dan sebagainya, itu bukan kalam. Contohlah bagi diri kita, kita ada juga. Tapi kita ada kalam nafsi, apa kalam yang cakapan di hati. Walaupun tak bersuara, tapi kita ada dahulu, ada delintasan hati kita. Nampak? Kita cakap hati. Ada suara tak? Tak ada kan? Tak ada cakap hati. Ustaz ni cakap apa? Tak faham. Adalah hati semua. Tapi ada permulaan, ada dahulu, ada kemudian. Lepas tu berhenti. Contohnya kan. Ustaz ni faham pasal apa? Tak faham, pening je nampak. Contohnya. Itu maknanya cakapan hati. Cakapan hati ni malaikat tak tulis. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu riak tu di hati. Baik. Dan ta'alluq ia kalam dengan segala perkara yang tersebut. Apa dia yang perkara yang tersebut? Yakni sifat yang wajib, yang sekalian yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil. Tu bawah tu ada. Ta'alluq tu apa? Tugas lah. Sifat kalam, tugas dia apa? Ta'alluq kepada segala sekalian yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil. Seperti ilmu. Seperti ilmu juga. Mana ilmu dia ta'alluq kepada tiga perkara. Mana? Wajib, jaiz dan mustahil. Tetapi ta'alluq ilmu, ta'alluq inkisyaf. Cuma ta'alluq perbezaan antara ta'alluq ilmu dengan ta'alluq kalam tidak sama.
Adapun takluk kalam, takluk ilmu, takluk inkishaf, mana terbuka, ternyata. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dan segala yang wajib, dan segala yang harus, dan segala yang mustahil. Itu takluk kalam. Habis. Seperti mana berlaku satu orang duk bahas dalam Facebook. Ini kena jaga-jaga juga ni. Soalan-soalan yang dalam Facebook tu jangan kita baca, kalau tidak ada ilmu main jawab aja dalam tu. Banyak orang buat soalan-soalan dalam Facebook. Orang panggil tugu Facebook, ustaz Facebook. Dia baca soalan dalam tu, jawab dalam tu, main jawab aje. Sembayang anak pegang buntut, contohnya kan, anak lelaki belum khatan lagi, mana dia masih dalam menanggung najis. Bila dia pegang kita ataupun dia pijak kita, pegang kain, pegang badan kita, peluk kita, batal solat kita kalau kita tengah sembahyang. Ini anak pegang buntut ayam, duk pegang bangga-bangga, anak bagusnya duduk dekat dengan bapak sembahyang. Bagus. Orang lain pakai komen lelaki. Jadi maksud cerita itu dari segi fiqh. Di segi tauhid pula, macam-macam dia letak dalam tu. Jadi ramai sangatlah kalau komen, tengok dalam bawah tu, masya-Allah. Kalau kita tidak ada ilmu, habis rosak. Ada yang kata macam itu tadi, Islam tu mudah sangat-sangat. Tengah sembahyang pun boleh dukung anak. Tengah sembahyang boleh dukung anak. Kan Islam kan mudah, tak menyusahkan, kan? Tengok zaman sekarang ni tidak ada ilmu, dia mudah mengatakan. Memang ada Islam tu mudah. Ad-dinu yusrun, tapi mudah dengan caranya, bukan mudah ikut akal fikiran kita. Kalau Islam tu mudah, tak payahlah pakai kain tutup rapat upat, pakai selender saja nak sembahyang, boleh tak? Tak boleh. Kena ikut cara, kena ikut landasan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana boleh main ikut suka-suka je. Itu maknanya kita jangan, kalau kita tidak ada ilmu, jangan kita nak post kat orang. Kalau dah kita sambung cerita kat orang lain, padahal kita tidak ada ilmu. Dan demikian tu juga tentang sifat ilmu ni saya nak sebut ini. Takluk inkishaf. Dia kata, adakah Allah mengetahui tentang sifat mustahil? Tengok. Adakah Allah mengetahui tentang sifat yang mustahil? Allah tahu ke tidak? Maknanya mustahil tu apa? Perkara yang tak boleh diterima oleh akal bahawa benda tu ada. Faham? Tu namanya mustahil. Kita tolak, kita menafi sama sekali benda tu berlaku, benda tu ada. Contohnya anak bagi Allah. Ada tak? Tak ada. Berarti adakah Allah tahu bahawa dia ada anak? Faham tak? Anak tu mustahil. Faham? Kita tak terima bahawa ada anak bagi Allah. Lagi kita tolak sama sekali. Jadi adakah Allah tahu bahawa dia tu ada anak? Tahu ke tidak? Jawab ni. Jawab dengan ilmu ke apa? Allah tahu ke tidak Allah ada anak? Ini soalan penting ni. Allah tahu ke tidak Allah ada anak? Allah ada anak ke? Dah, kau jawab tahu apa? Tahu apa dengan Allah tak ada anak? Kalau soalan Allah tahu ke tidak Allah ada anak? Maknanya anak bagi Allah tu mustahil. Kita tak terima sama sekali. Jadi Allah tak ada. Maknanya kita yakin bahawa Allah tahu bahawa dia tak
tak ada anak baginya. Faham? Berarti tentang anak Allah tak tahu. Sebab Allah tidak ada anak baginya. Allah tahu dirinya tidak ada anak. Bila ada anaknya? Sebab sifat yang mustahil ini tidak qadim, tidak baru. Sudah faham tak? Nah, bahas dalam sikit. Sifat yang mustahil, contoh anak bagi Allah, isteri bagi Allah, tu nama dia mustahil. Pekak, tuli, jahil, mati, binasa, itu mustahil bagi Allah. Jadi sifat yang mustahil tidak qadim, tidak baru. Sudah faham? Ada pun sifat yang wajib, qadim. Dan dia ada takluk-takluk dengan seterusnya. Adapun sifat mustahil tidak qadim dan tidak baru. Maknanya bukan kata dulu sedia kala Allah tak ada anak, baru ada anak tak juga. Tidak macam kita. Kita dulu bujang, sekarang ada anak. Itu kita. Berarti kena faham. Jadi bila kita jawab, dia kun apa lain. Jadi itulah di antaranya kena bahas. Baik. Jadi sifat kalam dia bertakluk dengan segala sifat yang wajib dan yang harus dan yang mustahil. Macam mana? Anda tengok. Takluk kalam apa takluk dilalah. Apa maksud takluk dilalah? Yakni artinya menunjuk. Menunjuk bahawa contohnya Allah menunjukkan pada dirinya, pada zatnya, bahawa Allah itu Allahus aqul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah yang esa dan Allah as-samad adalah tempat orang yang berhajat. Semua makhluk berhajat kepada Allah, tak kira apa sekalipun. Semua berhajat kepada makhluk. Sama ada kita sedar tak sedar, kita sekarang senantiasa berhajat kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Baik. Dan sifat kalam juga menunjuk di atas benda yang harus Allah berkaitan dengan benda yang macam makhluk. Dan yang mustahil, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tanda dalil kalam yang menunjuk di atas benda yang mustahil. Mana Allah beritahu pada tentang zatnya bahawa Allah tidak ada anak, Allah tidak diperanakkan, dan Allah tidak sama dengan sesuatu daripada benda yang baru. Tiga ingat. Boleh faham tak kakak? Boleh ya? Boleh? Kena perhati betul-betul. Dia faham boleh betul-betul faham, boleh faham dapat huraikan. Bukan cakap faham. Tapi kalau orang tanya tak tadi jawab. Itu bukan faham. itu tak tahu. Itu apa? Faham ni dia kena boleh menghuraikan balik. Dan takluk kalam, baik. Bagaimana kalau kita dah faham tentang takluk kalam, takluk dilalah, iaitu takluk kalam dengan nisbah kepada lain daripada suruh dan tegah, orang panggil tanjizi qadim. Ni pening lagi dah tak perhati. Perhati betul. Jadi kita dah tahu tadi takluk kalam, takluk dilalah, takluk menunjuk, memberitahu. Jadi takluk kalam dengan nisbah kepada yang lain daripada suruh dan tegah, apa panggil takluk tanjizi qadim, mana lulus pada sedia kala. Apa maksud lulus pada sedia kala? Baik. Tanjizi qadim maknanya
lulus pada sedia kala. Contohnya Allah beritahu tentang zatnya, Allah beritahu tentang sifat yang mustahil, sifat yang harus selain daripada suruh dan tegah. Contoh, aqimus salah wa la taqrabuz zina, dirikan kamu sembahyang, wa atuz zakah, tunaikan zakat, dan jangan kamu, bukan dan, wala taqrabu, ayat-ayat yang lain, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Jadi suruhan dengan tegahan ada pemberkaitan dengan sifat kalam tadi. Selain daripada dua suruh dan dua benda ni, suruh dan kalam, selain benda tu. Contoh, Allah beritahu tentang cerita-cerita, kisah-kisah tentang hukum hakam selain daripada suruh dan haram ni, maka itu dinamakan tanjizi qadim, lulus pada sedia kala. Mana Allah dah beritahu si awal-awal lagi, awal-awal lagi dah beritahu kepada kita di Lauh Mahfuz tu. Itu maksudnya. Adapun dengan nisbah kepada keduanya, kepada suruh dan tegah tu, maka ada huraian. Maka jika disyaratkan pada keduanya suruh dan tegah, ada yang disuruh dan yang ditegah, maka demikian juga artinya tanjizi qadim. Tengok, perhati sikit ya. Jadi adapun nisbah kepada keduanya, kepada suruh dan tegah tadi, maka jika disyaratkan, kalau kita disyaratkan bahawa pada suruh dan tegah itu kena ada yang disuruh, kena ada yang ditegah, maka yang demikian itu namanya tanjizi qadim, lulus pada sedia kala. Nak suruh macam mana, benda tu tak ada lagi. Faham lagi? Nak tegah macam mana, benda tu tak ada lagi. Maka berarti tugahan Allah, suruhan Allah pada sedia kala lagi, dah lulus dah. Itu kalau kaitan dengan syarat, tiada syarat. Dan jika disyaratkan dia kan ada, syaratkan dia kan ada yang disuruh dan ada yang ditegah, nescaya adalah takluk kalam pada keduanya, pada suruh dan tegah, abangan takluk suluhi qadim, patut pada sedia kala. Dahulu daripada ada yang disuruh dan ada yang ditegah, tu panggil takluk suluhi qadim. Rasa macam pening je, nampak kan? Ya, macam pening je kan. Tak apa, baca dulu, nanti saya urai kemudian. Dan tanjizi hadis, lulus yang baru. Kemudian daripada ada keduanya, mana yang disuruh dan yang ditegah. Kemudian daripada keduanya, yang disuruh dan yang ditegah. Baik. Jadi kalam ini dia takluk dilalah satu, tapi dia pecahan kepada empat. Tanjizi qadim, tiga. Suluhi qadim dan tanjizi hadis. Baik. Jadi yang pertama tanjizi qadim. Apun dalam masalah suruh dan tegah, dia ada dua bahasan. Dalam masalah lain daripada suruh dan tegah, itu dah jelas bahawa tanjizi qadim, maksudnya Allah dah bagi tahu di sejak azali lagi tentang zatnya, tentang sifat-sifatnya. Faham lagi? Boleh faham tak? Allah sendiri yang menunjukkan bahawa zatnya dengan zatnya yang qadim dan zatnya sifatnya yang qadim. Mana dah lulus? Maknanya Allah berkata pada sedia kala.
Allah berkata tentang apa? Tentang sifat yang wajib. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah sendiri yang memberitahu tentang zatnya yang awal, zatnya yang qadim, zatnya yang baqi, yang kekal abadi. Allah sendiri yang beritahu bila? Sejak azali lagi. Itu nama dia tanjizi qadim, lulus. Itu maksudnya. Adapun dalam bab suruh dan tegah, dia ada huraian. Lepas tu kena stop situ dulu. Berarti selain daripada suruh dan tegah, maka dah lulus sekali lagi tentang kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjuk di atas zat yang qadim dan sifat yang qadim, dan di atas benda yang harus dan di atas sifat yang mustahil. Seperti mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bila? Dah sedia kali lagi Allah dah beritahu. Allah dah menunjukkan tentang zatnya, bahawa Allah zatnya tidak ada anak, zatnya tak diperanakkan, dan zatnya tidak sama dengan makhluk. Lam yakul lahu, tidak ada baginya bagi Allah kufuwan, menyamai, ahad, seseorang pun, sesuatu pun. Ahad dan seseorang tapi termasuklah semua sekali. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang berbandingan, yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sedia kala lagi, dah lulus, Allah dah beritahu pada sedia kala tu namanya tajizi, lulus. Kalau kata contohnya kita, bagi contoh kita pula, kita ada sifat kata, kan, sifat kalam. Jadi manakala kita ada sifat kalam, patut ke tidak kita boleh bercakap? Patut, boleh ke tak? Boleh ke tidak? Boleh. Faham? Jadi kita pun bercakap. Kita cakap. Ada orang cakap dalam hati kita lah. Cakap dalam hati. Kalau aku ada kaya, kalau aku kaya, aku nak pergi Mekah. Kan? Pergi ke tak lagi? Pergi ke tak lagi? Tak pergi lagi. Baru berangan baru. Betul? Maknanya kita dah bercakap lah, tapi benda tu belum berlaku lagi. Ataupun benda tu dah berlaku. Tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah ni. Kan? Kita ni berkahwin, ada anak, apa lagi? Yang tak ada anak jangan cerita lagi. Yang kamu cerita tu berarti kamu tak ada lagi. Itu nama dia suluhi qadim. Tanjizi qadim ni dah lulus pada segala. Yang kita bercakap ada benda yang berlaku ni. Dan yang mustahil, seperti mana apa tadi, tentang sifat Allah tadi yang bertidak, yang bahas apa tadi, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad tadi. Mana pada sedia kala. Adapun yang berkaitan dengan suruh dan tegah, dia ada huraian. Maka jika disyaratkan pada keduanya, suruh dan tegah itu ada yang disuruh dan ada yang ditegah, maka demikian juga, mana sama juga artinya tanjizi qadim. Baik, kalau kalam Allah yang berkaitan dengan suruh, contoh aqimus salat, diri olehmu akan sembahyang, wa atuz zakah, tunaikan olehmu akan zakat, dan wala taqrabuz zina, jangan kamu hampir zina. Bila Allah bercakap, bila Allah berkata, azali lagi, betul ke? Baik, betul lah. Tetapi adakah tegahan suruhan tadi berlaku ke tidak? Berlaku ke tidak? Dah berlaku ke belum? Belum lagi. So makhluk belum dijadikan lagi. Betul tak? Cumanya, contohnya kita katakan, sesiapa yang mencuri, kan?
dia akan dihukum. Baik. Dah ada ke belum? Orang yang mencurinya dah berlaku hukum ke belum? Belum. Berarti undang-undang dah ada. Makna ini nama dia tanjizi qadim, lulus pada sedia kala. Terus kalau syarat kata kena ada orang dulu berlaku. Kalau kau dah berlaku, tu lain. Dah ada. Terus ni. Baik. Jadi yang dalam masalah ni mungkin dia panjang sikit sebab dia kena kalam ni, dia huraian panjang lebar. Sebab tu di antara ilmu usuluddin ni dinamakan ilmu kalam. Ni sebab kalam ni dua hal macam panjang. Bila bahasan panjang, lepas tu dinamakan ilmu kalam. Ni saya akan bahas sebab dia akan termasuk dalam kalam tu pecah kepada berapa. Jadi saya kehurai pada masa akan datang lah, sebab masa tak bersempat. Sebab takut jadi kekeliruan bagi kita tentang sebab sifat kalam Allah. Kan? Nanti akan dibahas. Betul ada berlaku di kalangan ulama-ulama, bahas dalam bab kalam ni memang panjang lebar. Kalau kita tidak perhati betul-betul, takut-takut kita menyamakan kalam Allah dengan kalam makhluk. Dan Al-Quran macam mana? Adakah kalam Allah, adakah kalam makhluk? Itu akan dibahas kemudian. Baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Faslan, muka surat yang ke-16. Faslun yang kelima, yang fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Faslun yang kelima, fasal yang kelima pada menyatakan, pada menerangkan tentang faraj. Faraj mana kemaluan lah. Kemaluan, bukan faras apa ni, turun ni saja. Maksud di sini mana kemaluan lah. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia kan faraj, mana kemaluan itu bagi engkau. Ada silap. Menjadilah ia ya Allah bagi engkau akan faraj. Silap. Bahawa Allah menjadikan ia ya Allah bagi engkau akan faraj itu kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Kerana kegunaan yang bangsa akhirat, yang dibangsakan kepada akhirat, iaitu mengadakan anak dengan dia dengan faraj, dengan kemaluan. Baik. Jadi Allah jadikan manusia, jin, ya, itu melalui apa? Keturunan, ya, betul tak? Takkan tiba-tiba seorang tu tak ada kahwin, tak ada apa, beranak, tak ada, melalui ada hubungan. Jadi hubungan dengan apa? Ada Tuhan jadikan satu alat. Betul lah, ini satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan seseorang itu dia ada alat untuk mendapatkan keturunan, nasab. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya ayuhan nas ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhan kamu yang menjadikan alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Allah jadikan kamu daripada diri yang satu. Siapa dia? Nabi Adam. Mula-mula siapa yang jadikan awal-awal manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam.
nafsin wahidah. Wa ja'ala minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang Allah jadikan daripada Nabi Adam adalah istrinya. Siapa dia? Untuk kita nak Siti Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Daripada dua Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa, maka beramailah lelaki dan perempuan. Jadi melalui proses. Jadi inilah satu nikmat. Kita perlu kita kena jaga, jangan kita menggunakan pada tempat yang pada tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menggunakan nikmat ini pada tempat yang diharam, tidak menggunakan pada tempat yang dihalal, kalau kita gunakan pada tempat yang diharamkan, maka nanti satu masa Allah akan tarik dan Allah akan soal kita. Auzubillahi minaz zalim. Baik, jadi tujuan Allah jadikan adalah kerana untuk kegunaan yang bangsa akhirat mana untuk iaitu mengadakan anak dengan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Tengok apa arti dia? Hadis itu ada di sahih hadis sahih. Berkawin oleh kamu nescaya kamu mendapat anak-anak. Maknanya kalau kamu berkahwin, pasti kamu akan dapat nasab, tanah selalu berketurunan, benar ada anak Apa maksud kahwin? Faedah kahwin ini sangat banyaklah. Di antara sebabnya adalah bagi berkekalan bangsa manusia. Jadi tujuan supaya kita berkahwin adalah di antaranya adalah supaya kita kekalkan bangsa manusia. Jadi kalau tetap kahwin mampu habis keturunan. Betul tak? Sebab tu kalau yang belum kahwin cari calon. Jangan duduk berbujang kan. Yang mendak ngaji dulu. Jangan nak kahwin lagi. Ilmu tak ada nak kahwin dah. Ini tak ada lagi malam-malam nak sembang dengan awik contohnya kan. Jangan. Itu perkara yang mengganggukan kita dalam pengajian. Ngaji dulu. Tengah-tengah ngaji mati. Tak apa, akhirat dia. Tunggu saya besar. Ngaji jangan fikir bab kahwin. Ngaji dulu. Ya alim dulu. Kahwin kemudian. Kalau sekiranya takdir Allah Subhanahu wa taala mati tengah mengaji dalam pengajian. Kalau kata-kata dalam kita tengah mengaji itu mati, tak sempat kahwin, tak apa. Bidadari dah sediakan dalam syurga. Nak tak? Naklah bidadari. Kalau bidadari jengok kepala dia ke langit dunia, semua bakal jadi gila. Lawa cantik, semua pakai gila. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, pakai tengok belaka. Kalau dia ludah setitik air liur ke atas dunia, tai lembu kamu bawa wangi lagi. Jangan main. Itu dah Tuhan simpan di akhirat nanti. Tuhan bagikan dia 70 lapisan pakaian, tapi nampak lagi dalam, terang lagi kulitnya. Nampak? Macam mana? Wallahu a'lam. Jangan bimbang ngaji. Ini sibuk nak kahwin, sibuk dengan kahwin. Contohnya lah. Jadi kalau kita dah berumur kan, carilah kalau tak jalan lagi. Ini umur berapa kan? Sebab apa? Kelebihan dia banyak. Di antaranya untuk mengekalkan manusia. Berarti kalau kita kahwin ikut adatnya, ada anak. Bila ada anak, sampai keturunan, sampai kiamat. Pak kalau tak ada kahwin, mana ada anak? Takkan tiba-tiba lahir anak, bahaya nanti.
Seseorang nama A laki-laki ada anak. Oh ya betul. Maka itu mustahil. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kerana mendapatkan tunaikan hajat dengan sebab memperoleh kesedapan. Rasa nikmat, rasa lazat. Nampak? Hajat apa? Biasa kan? Tak. Itu di antara, maknanya bila kita berkahwin, kita ada bapa mengawalkan nafsu kita. Betul? Betul tak betul ni? Kamu tak ada kahwin lagi, tak tahu dah ni. Lepas tu kena jaga baik-baik. Jangan merosakkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang bagikan kepada kita. Guna, letakkan pada tempat yang halal. Berarti kena berkahwin. Jangan betul diharamkan orang yang berzina, diharamkan orang itu melakukan homo apa ni? Mustahil kan, laki sama laki. Ini masalah memutuskan keturunan. Laki perempuan tak nak laki saja. Ini nama dia memutuskan keturunan. Dan semua perkataan anak perempuan macam ada anak. Takkan laki sama laki ada anak, kasar sikit kan? Ada lambat ni kena faham. Takkan dah siap kot kan? Maka tidak boleh. Hukum dia kena bunuh dulu. Yang kena pun kena bunuh, yang buat pun kena bunuh. Sebab dia merosakkan keturunan. Itu kena ingat. Betul lah, bala Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Nabi Lut, terbalikkan bumi sekali. Masya Allah. Inilah kita kena jaga baik-baik. Sebab syaitan ni dia suka sangat supaya manusia ni jadi rosak. Ini masalah ni. Ini kena bahaya ni. Kalau ada penyakit ni, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menyimpan, nanti habis. Bila dah rosak, bermasalah nanti. Baik. Jadi Nabi suruh kita berkahwin, tanakahu tanasalu. Kamu berkahwin, insya-Allah ada keturunannya, ada anaknya. Maka bahwasanya aku Nabi bersabda, bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Nabi berbangga-bangga bahawa ramainya umat Nabi. Betul, Nabi umat yang paling ramai sekali Nabi kita ya. Dah seorang nikah 4. Contohnya kan, katalah isteri pertama ada 5 orang, isteri kedua 5 orang, 4 orang berapa? 20. Betul? Cucu pula ada 5 orang. 20 kali 5 berapa? 40. Betul kan? 40. Cicit pula ada 5 orang. 5 kali 40 berapa? 80. Dia ramai kata seorang baru. Betul tak ni? Fikir sendiri matematik lambat sikit. Jadi maknanya menambahkan, meramaikan umat. Nabi berbangga. Umat mana? Umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Betul lah, kita kahwin kena niat kerana ikut sunnah, baru dapat pahala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi semangat ni, abang kahwin ni. Semangat sikit ngaji ya. Betul, ada seorang kawan ngaji tak asal, pening kepala kan? Ngaji nahu tak asal, ngaji sarah tak asal, ngaji baik mulai lagi pening mikir nak nikah. Bila dah nikah boleh ngaji pula, boleh dah tenang. Sebab apa? Dah balik rumah siap masak kan? Balik rumah pakaian dah dibasuh kan? Rasa tengok orang lain, balik rumah kan? Mengaji tenang lah, fikiran tenang. Itu ada setengah-setengah lah, bukan semuanya. Kalau macam kita ni tak kemah lagi, kena ngaji dulu. Takut-takut isteri tak faham pula, tidak sehaluan dengan kita. Jom yang kita pergi ngaji. Beri kepala lah bang hari ni. Pening pula. Bang, malam ni ada pasal malam. Mau pergi cepat. Pergi pasal malam laju je. Datang majlis ilmu pening kepala.
Teman-teman, kalau dapat isteri yang ni tak sahaduan, memang susah sikit. Betul, kita kena ada ilmu dahulu, barulah nak nikah kemudian. Yang ada, yang setengah-setengah macam yang sebut tadi, tak ramai. Baik. Dan kelebihannya lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah." Tengok. Ini hadis riwayat Muslim juga. Artinya apabila mati manusia, mati anak Adam, nasya putus oleh amalnya. Apa maksud putus amalnya? Yakni putus oleh pahala amalannya. Dah tulis situ. Betul. Tafsiran oleh ulama, putus amal, yakni putus pahala amalan dia. Sebab apa kata putus pahala amalan? Sebab Nabi kata semua bila meninggal, pahala amalan stop. Amalan tu memang tak beramal dah sebab mati dah. Dan cerita di sini pahala amalan dia, melainkan daripada 3 perkara. Makna amalan, pahala amalan dia walaupun tuan yang sudah meninggal, tapi pahala amalan yang 3 ini masih berjalan. Ini maksud dia di situ. Betul, ulama tafsir, bukan saya tafsir, ulama tafsir. Maksud di sini, manakala mati anak Adam, maka putuslah pahala amalannya, melainkan yang tak putus pahala amalan dia daripada 3 perkara. Yang pertama, waqaf. Tengok. Berarti 3 perkara ini dia tidak akan putus, senantiasa mengalir kepada tuan dia, walaupun tuannya sudah tiada. Itu kena ingat. Itu namanya besar kelebihan. Yang pertama apa? Wakaf. Kita buat wakaf, buat benda yang berkekalan. Wakaf ni benda yang berkekalan. Jangan saya letak nasi ni wakaf. Tak ada orang nasi wakaf. Itu sedekah. Sebab dia menghabiskan. Wakaf ni benda kekal. Contohnya apa? Sejadah, barang, buat surau, buat masjid, beli Quran, beli kitab, itu benda kekal. Kecuali orang itu dia menghancurkan, memang hancur kan? Kekal pun kekal dia. Jadi boleh, selama mana orang pakai, selama mana orang guna, selama itulah banyak sampai pahala kepada tuan dia. Lepas tu kita kena kejar-kejar lah. Kalau kita ada kemampuan, kita gunakan pemberian Allah SWT yang Tuhan bagi kepada kita dapat ada lebih, kita buatlah wakaf tempat-tempat yang memerlukan. Macam sekolah kita ni masih lagi memerlukan bantuan untuk buat sekolah, untuk yang mana itu bangunan baru kan. Kalau ada siapa-siapa yang kena koprak kan boleh kan, bagi 1 juta cukup selalu satu bulan boleh. 1 bulan 1 juta, memang 1 juta siap 1 bulan dah laju ramai orang kan. Contohnya. Baik, kalau kita saya tak ada duit kat Malaysia ni, tak ada, semua ada duit lagi kan. Paling kurang % menjadi kan, masuk dalam tabung ni untuk wakaf punya, boleh, tak masalah. Yang penting niat kita. Tak mestinya 1 juta. Dah atas semestinya. Yang penting niat kita wakaf. Wakaf adalah benda yang berkekalan. Jangan wakaf sabun. Kalau letak sabun ni wakaf tak ada wakaf. Bila orang pakai dah habis, itu sedekah. Baik. Jadi wakaf ini kalau kita gunakan dengan baik, maka dia mendapat faedah kepada kita sampai bila-bila, sampai kiamat. Contohlah surau, kita buat surau, kita wakafkan tanah, kita wakafkan apa saja benda yang untuk kebaikan, maka dia akan mengalirkan sampai kepada kita. Tapi kalau kita wakafkan untuk benda jahat, sampai juga. Sampai juga. Saya wakafkan tanah ini untuk kelab malam, contohnya kan. Jadi selama orang dah pakai itu, maka habuan dosa itu kepada tuan dia. Nak tak? Nak.
Jadi jangan buat jalan yang tak baik. Buat jalan yang baik. Contohnya kita buat jalan, rumah kita tak ada jalan, kawasan kampung kita tak ada jalan, kita wakafkan tanah kita untuk orang buat jalan, untuk jalan. Maka selama mana orang pakai jalan tu, selama itulah pahala sampai mengalir kepada tempat kita, kepada kita semua. Kita gali telaga, ataupun sekarang ni apa, kita bayar bil elektrik, bil air, bil api, gunakan duit kita. Banyak juga tu pahalanya. Zaman dulu dia gali telaga, jadi siapa yang nak pakai telaga ni, pakailah, guna sewenang-wenangnya, tak kena bayaran. Tu namanya wakaf. Buat pondok, buat sekolah, beli sejadah. Jangan beli Quran banyak dah ni, tak habis-habis nak baca. Beli kitab pula. Kadang-kadang setengah beli Quran ni, bukan nak salahkan beli Quran, maknanya Quran ada banyak dekat mana ni. Beli benda lain, beli benda yang sepatutnya kalau nak buat wakaf, tanya apa perlu kena buat ya tak? Baik, itu kena usahalah. Ini sebagai amalan pahala pencen. Kita ingat duit pencennya, aku umur 54, 55, sedap dah, ada 100 ribu dalam bank, sedap, tak kerja pun tak apa, dapat duit duk korek kan. Hak tu je nampak, tapi tak nampak tentang pahala pencen dalam kubur. Dia main dapat duit semua, duit pahala semua. Tidurlah, lepas ni siap tak? Maknanya kena bijakkan kita. Tuhan bagikan, kita kena gunakan akal untuk bijak, untuk gunakan al-aqilu man dana nasahu wa amila ba'dal maut. Kata silap hadis. Baiklah. Dan yang kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Ada ilmu yang diambil manfaat dengan ilmu tu. Maknanya dia ada ilmu, dia manfaatkan ilmu dia kepada orang lain. Dia mengajar ke, dia mengarang ke, dia menulis ke, apa sahaja bentuk yang berkekalan. Contohnya seseorang, katalah seorang ni yang alim, dia buka pondok, buka sekolah agama, dia mengajarkan kepada orang, maka orang tu mengajar orang lain pula mengajar orang lain, maka sampai kiamat, maka pahala tu sentiasa mengalir kepada seorang tadi. Itu yang besarnya, masya-Allah. Tengok pondok-pondok, tugu-tugu. Kalau pondok Basi Tumbuh, tengok tahun berapa? Tahun 50-an lagi. Sampai sekarang masih lagi orang belajar. 2 orang adik-beradik dua orang dia buka pondok kat Basi Tumbuh, dengan kawasan hutan yang ada tempat jin tendang, dengan harimau nya. Siapa nak pergi duduk situ hutan ya? Tapi alhamdulillah, dengan sebab usaha, dengan kekuatan keazamannya, dapatlah buka pondok kat situ kan. Tengok ramai pelosok dunia, bukan dunia lah, Asia Selatan kan, pergi ngaji, pergi menadah, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Malaysia, cerita sendiri kan, daripada Kemboja pun ada, Thailand pun ada, Indon pun ada. Masa dulu ada belaka, Brunei ada, Indon pun ada, Filipin pun ada, apa lagi, Singapura pun ada, daripada Amerika pun ada. Semua saya duduk situ tahun 95 ada belaka. Tengok kalau mereka ni balik ke negeri masing-masing, rumah masing-masing, ada sebar pula orang lain. Maka tu berapa ramai dalam tu, 1000 orang. Berapa ekar? Luas lah. Memang kalau berjalan tawah kat situ memang penat Itu nak cerita. Itu satu pondok. Apa lain lagi? Sedangkan Tugu dah meninggal berapa lama dah? Tahun 80-an lagi dah meninggal. Dan sekarang dah berapa? Tahun 2014. Tengok. Dan anak murid, cucu cicit muridnya sebar tempat lain lagi. Pada sebar lagi, rela dalam kubur. Alhamdulillah. Tu nak orang yang bijak. Bijak ke tak bijak? Bijak dah tu. Simpan pahala, apa panggil? Pahala pencen. Jikalau orang tak bijak, Tuhan bagi umur, Tuhan bagi modal umur dia biar dia, tak nak mengaji, nak jadi jahil,
nak jadi orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, tak berusaha untuk menjadi alim, tak usaha untuk menjadi orang yang faham tentang agama Allah, tak nak berusaha. Ini namanya orang yang tak bijak. Kan? Baik. Jadi kalau seseorang itu dapat mensebarkan ilmu, betul lah ada setengah dia mengarang kitab, tengok ni Syekh. Syekh apa bagi? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mengarang kitab penawar bagi hati. Banyak lagi kitab dia yang karang. Walaupun tuannya, walaupun syekhnya dah meninggal, tetapi masih lagi orang membaca kitabnya, maka pahala mengalir sampai kepadanya. Nampak? Kita tulis kitab kita yang kita belajar, kita tulis, kita catat, kita dabit apa yang disampaikan oleh gurunya. Orang lain pula ambil manfaat dengan kitab kita, maka kita pun dapat pahala juga. Lepas tu tulis cantik-cantik, jangan catat, jangan dengar je kadang-kadang tak tulis apa-apa. Balik kosong kitab. Macam kitab baru. Tu tak kena ada tulis. Betul. Tunggu dulu. Ada setengah tu guru, dia pergi Mekah, dia beli kitab. Ulama-ulama dulu ngaji. Dia nak jual, beli kitab baru harga RM10, katakanlah. Kitab yang dah ngaji, dah ditulis, dah dicatat, harga dia 100. Dia sanggup beli. Sebab apa? Manfaat. Tengok. Dan ada juga tugu-tugu yang lain pakat share belaka. Dobit. Pakat berubut. Seperti mana? Tugu dekat Bunut Payung. Dia dah meninggal, kitab dia tinggal banyak. Pakat berubut ambil kitab. Masya-Allah. Sebab apa? Nak babit daripada Tok Guru. Kita sekarang agak-agak kalau kita nak bagi kitab ke budak-budak nak ke tak? Sekarang bagi kitab ni. Memang pakat lari lelaki tak saya tengok pun. Awal dulu masya-Allah, apa yang disampaikan oleh guru semua yang dicatat. Sebab apa? Benda tu bukan benda sia-sia saja. Betul, kalau dulu masa saya ngaji, tak ada rakaman lagi. Ni telinga ni maksudnya nada ni. Tulis dalam kertas kosong, lepas tu salin balik masuk dalam kitab. Dan sekarang MP3 ada, MP4 ada, apa lagi? MP10 pun ada, tapi tak pakai. iPhone pun ada, tak rakam, tak tulis. Itulah di antara kita ni semakin jauh. Sebab tu kita gunakan. Ini manfaat. Kalau kita tahu cantik-cantik, orang pinjam kita tengok, kita boleh baca. Ini faedah dia lah. Itu di antaranya. Kalau kita tak dapat ngajar, ini faedah dia. Kan? Baik. Dan yang ketiga, yang nak maksud di sini adalah anak yang beriman yang mendoakan baginya, bagi manusia, mana ayah dia, mak dia. Maknanya walaupun maknya, ayahnya dah sudah meninggal, kalau dia mak ayah tadi, dia meninggalkan anak yang saleh, anak yang baik, yang sentiasa berdoakan kepada mak ayah dia, maka mak ayah dia sentiasa mendapat pahala walaupun mak ayahnya tak dapat mengamalkan lagi. Besar kata kecil? Besar, masya-Allah. Sebab itulah kamu semua mak ayah dah hantar kat sini suruh ngaji. Sebab apa? Mudah-mudahan mak ayah kamu dalam kubur senang lenang mendapatkan pahala free. Tak payah buat ibadat, free dapat. Berarti kalau kamu sayangkan mak ayah kamu belajarlah betul-betul. Jangan main-main, jangan buang masa. Faham? Tetap faham lagi? Tidur je. Time ngaji tidur. Cuba lepas benda ni, segar je mata. Gunakan akal kita, Tuhan mak ayah kita hantar sini kerana apa? Nak supaya kita jadi baik, supaya kita menjadi orang yang berilmu, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ada ilmu, takkan kita sanggup mak ayah kita dalam kubur dalam keadaan seksa? Sanggup ke tidak? Tak ada siapa yang sanggup. Kalau dia sanggup mak ayah dia kena seksa, berarti orang tu kena pergi hospital. Dah tak? Kena mandi Sungai Kelang 10 kali. Berarti tidak ada siapa yang nak. Tapi
Memang sebut, memang pengakuan, memang tak nak, tapi hal kita, kelakuan kita nak ataupun menghendaki supaya mak ayah kita dalam keadaan seksa. Sebab betul kita tak bersungguh dalam pengajian. Kalau kita nak betul-betul dengan pengakuan kita, mesti hal kita sendiri akan menunjukkan bahawa kita akan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kita akan bersungguh-sungguh dalam beribadat kepada Allah. Tujuan kita nak menghadiahkan, mudah-mudahan berdoakan kepada Allah supaya mak ayah kita selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi nak dapatkan anak mesti kena ada isteri. Bila ada isteri mesti kena apa lagi? Ada. Itu menghasilkan anak mesti kena berkahwin. Tapi kalau kahwin tak beranak, tak beranak juga pun macam mana? Tuhan tak bagi rezeki. Itu tidak semuanya lah kan. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting kebiasaannya, adatnya lah. Ikut adatnya, bila nak dapat anak mesti dia kena berkahwin. Itu maksud dia. Jadi inilah di antara kelebihan orang yang ada anak yang baik. Betul lah. Kalau kita sebagai ayah, kalau kita sebagai mak, kena selalu beri nasihat, bagi pengajaran. Jangan kadang-kadang anak mengadu sikit, kena rotan sikit, mak ayah pula ada kesempatan. Tak kena kan. Mengajar, untuk mengaji macam mana tak kena kan. Kadang-kadang mak ayah lebih daripada anak lagi. Anak tak nak berhenti, mak pula berhenti pula lebih daripada anak. Kadang-kadang lah, bukan semuanya. Kadang-kadang mak ayah pula jenis ikut kata anak je, apa yang dia cakap semua betul lagi. Ni masalah juga. Yang betul lah kita kena tersebut mana dalam kitab Pelita Menuntut, nak jadikan anak tu orang yang berilmu, nak jadikan anak tu supaya bersungguh-sungguh dalam ini, kena ada 3. Yang pertama, anak tu sendiri minat dalam ngaji. Yang kedua, mak ayah sentiasa membantu, menyokong untuk memberi semangat kepada anak. Yang ketiga, guru sendiri semangat untuk menyampaikan ilmu kepada anak murid. Barulah 3 ni main peranan, barulah dapat ilmu. Kadang-kadang guru bersemangat, anak murid tak semangat, tak jadi juga. Kalau anak muridnya semangat, ada apa-apa ni, gurunya semangat, anak murid tak semangat juga, tapi mak ayah pula tak semangat, tak jadi. Sebab apa? Balik rumah macam-macam makanan diberi makan, macam mana nak semangat? Balik maksudnya letih belaka. Semua jadi layu je. Agak kalau tengok cuti seminggu, balik semualah jadi layu. Mak ayah tak jaga, biar je kan. Habis layu. Sembahyang jemaah pun tak, kopiah pakaian pun tanggal, biar je. Maka kena jagalah kita sebagai mak ayah, sebagai mak, kena jaga baik-baik. Sebab anak lah sebagai amanah kita, amanah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jaga dengan baik. Jadi kalau baik anak kita, anak kita menjadi anak yang soleh, kita bila kita mati esok, kalau istilah orang kampung kan, tutup mata rapat lah. Faham tak? Maka alhamdulillah kita akan sentiasa menerima pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah kena jagalah. Jadi maksud kata maksud hadis dia kata anak yang beriman yang berdoakan baginya. Maksud di sini yang tiada menjadi syarat bagi sampai pahala kebajikan itu kepada ibu bapa. Artinya sama ada anak itu berdoa atau tiada, maka segala pahala amal kebajikan itu sampai kepada ibu bapa. Tetapi disebutkan perkataan doa ke sini adalah mengajarkan anak itu supaya sentiasa mendoakan kepada ibu bapa. Apa maksud di sini? Maksudnya Nabi sebut kata anak yang saleh yang sentiasa berdoakan kepada mak ayahnya, maka sampailah pahala kepadanya. Tapi doa seperti mana guru saya tulis, David dia tafsirkan bahawa dia tidak menjadi syarat bahawa kena anak tu kena doa untuk mak ayah dia, tak payah doa. Direct, automatik dia akan hadiahkan pahala tu kepada mak ayah. Contohnya ayah kita, mak kita suruh kita ngaji, so kita belajar betul-betul mendapatkan ilmu, dapatkan kita buat ibadat, maka walaupun kita tak niat, maka pahala itu sampai kepada mak ayah kita. Faham? Jadi kalau kita katalah dulu masya-Allah dalam keadaan kelelayan, tak ngaji, tak apa, mak ayah kita pun tak suruh, tiba-tiba kita dapat kesedaran, kita pergi ngaji, maka kita kena berdoa kepada Allah untuk
untuk mak ayah kita selamat daripada siksaan kubur. Baik, jadi kalau mak ayah kita suruh, mak ayah kita beri duit, kita ngaji betul-betul, dapat ilmu, dapat mengamalkan, maka walaupun tak niat, pahala pun sampai. Itu maksud dia. Dan demikian tu juga, kalau anak itu walaupun dia dalam keadaan maksiat, contohnya lah, tapi kalau dia sentiasa buat kebaikan kepada mak ayah, kan, maka sampai juga. Sebab tu dalam sini dia tafsir ketiga, anak yang beriman. Maksud iman itulah maksudnya. Sama ada dia tak saleh ataupun saleh. Tapi kalau biasa, kalau anak yang tak saleh ni dia lupa. Yang Nabi suruh anak yang saleh ni, mana dia selalu ingat kepada mak ayah dia. Sebab tu jangan kita lupa, setiap kali kita berdoa, jangan lupa kita doa untuk mak ayah kita, sama ada dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Allahumma ghfirli wa liwalidayya, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami semua ni ya Allah, dan dosa-dosa ibu bapa kami semua ni ya Allah, sama ada mereka hidup ataupun sudah meninggal. Doa selalu. Jangan setahun sekali pergi ziarah kubur. Mana kubur ayah aku? Tak jumpa. Berarti kalau kita tengok anak yang tanda mak dia, tanda buat tulisan, tulis nama, tulis tarikh, berarti anak tu memang anak yang suka berziarah. Jarang berziarah. Faham? Tak payah letak nama lah, tak payah tulis tarikh lah. Sebab kalau kita selalu menziarahi paling kurang seminggu sekali hari Jumaat pun, memang kita tak akan lupa buat tulisan anak ayah kita. Kalau kita tulis tu memang setahun sekali dah tu. Yang tulis-tulis tu memang kadang-kadang tak jumpa pun, kan? Main letak, biarkan macam tu je. Baiklah. Jadi mana kita sebagai anak, kita kena ingat jasa mak ayah kita. Kalau mak ayah kita dah meninggal ataupun belum meninggal, kena selalulah buat kebaikan kepada mak ayah kita. Itu tanda kita anak yang baik, anak yang soleh. Baiklah. Dan berkata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ditulis baginya, bagi ibu bapa, seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya, tiada segala amalnya yang jahat. Nampak? Setiap amalan yang baik yang dilakukan oleh anaknya, maka diberikan pahala juga kepada mak dia sendiri, mak ayah dia. Adapun amalan jahat tak ditulis. Ini akan dibahas kemudian lah, sebab dia akan huraian banyak lebar sikit. Wallahu a'lam. Baik, jadi saya bagi pengumuman minggu depan saya lah, bukan Ustaz Ahmad. Saya mungkin tak ada lah sebab ada hal sikit. Minggu depan kelas saya pagi bukan pukul 9 lah. Alhamdulillah dah. Tak ada lagi dalam ujian, alhamdulillah. Tengok. Tak ada apa-apa lagi. Cancel lah. Mana hati tak nak ngaji, susah bila sebut je tajwid. Alhamdulillah. Nauzubillahi min zalik. Kita minta kepada Allah janganlah ada hati macam ni. Baiklah. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahma nabiyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati